untuk anda selain bengkel ini. InsyaAllah untuk petang ini kita akan bersama rancangan Vaksin Hati. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM.
Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ibadah ikhtassahum bihawaijin nas. Yafzi'u an-nasu ilaihim fi hawaijihim. Ulaika humul aminun min 'adzabillah." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Wakaf pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau dan asrama anak-anak yatim. Wakaf untuk satu lot hanya RM100. Untuk maklumat lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Susah
Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Infuria Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman. InsyaAllah saya akan bersama anda untuk rancangan seterusnya untuk petang ini yang kita tunggu setiap hari Isnin, InsyaAllah, bersama rancangan Vaksin Hati yang akan bersama tetamunya yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi. Dan untuk para pendengar, insyaAllah Tuan Fazli akan membincangkan kesilapan atau membetulkan kesilapan ke-9 menunggu untuk difahami antara 12 kesilapan komunikasi dalam rumah tangga. Dan untuk anda, insyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda juga, para pendengar, boleh hantarkan soalan anda di WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika menantikan rancangan Vaksin Hati sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Segala jalan yang telah ku lalui, segala pertemuan pasti berakhir. Namun suka duka yang telah terukir tersemat di hati. Tiba detik yang pasti tertulis, tetap langkahmu yang telah kau pilih. Bersama kita tak henti berlari dan mengejar mimpi. Semoga ikatan ini kukuhkan semangat diri. Dan ketika masa ku hadapi duka, kau bisikan kata suatu kenangan terindah. Meski lewat nada yang cuma
cuma ku bisa, kan ku persembahkan yang terbaik untuk semua. Segala jalan yang telah ku lalui, segala pertemuan pasti berakhir. Namun suka duka yang telah terukir tersemat di hati. Semoga ikatan ini kukuhkan semangat diri yang telah terpati. Dan ketika masa ku hadapi duka, kau bisikan kata suatu kenangan terindah. Meski lewat nada yang cuma ku bisa, kan ku persembahkan yang terbaik untuk semua. Semangat di langkahmu, mengembara waktu, meniti jalanmu, agar hidupmu yang satu kali ini memberi makna yang berarti. Dan ketika masa ku hadapi duka, kau bisikan kata suatu kenangan terindah. Meski lewat nada yang cuma ku bisa, kan ku persembahkan yang terbaik untuk semua. Semangat di langkahmu, mengembara waktu, memberi makna yang berarti, Yang abadi. Di dalam Islam kita ada konsep yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Ketika seseorang tidak tahu dalam bidang perubatan, wajib baginya untuk merujuk kepada ahli dalam perubatan, kerana merekalah yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Maka dalam konteks vaksin COVID-19, para ahli perubatan, doktor seluruh dunia hampir bersepakat bahawa vaksin COVID-19 ini selamat untuk digunakan. Bahkan dikatakan keberhasilannya adalah sebanyak 90% atau mungkin lebih. Maka di dalam Islam kita menerima data ini daripada golongan ahlinya yang dipanggil sebagai ahlul khibrah, maka ia diterima untuk dipakai di dalam Islam. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Manisha Asman, saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, insya-Allah kita bersama setiap hari Isnin seperti biasa bersama rancangan Vaksin Hati. Dan untuk waktu ini kita bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi di talian pada waktu ini. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Mona, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tuan apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan masih meluangkan masa untuk vaksin hati pada petang ini. Masya-Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan juga boleh tonton di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 2904 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama 12 kesilapan komunikasi dalam rumah tangga, dan Alhamdulillah sampai ke kesilapan yang kita nak betulkan untuk petang ini, kesilapan ke-9, dan ianya menunggu untuk difahami. Itu pun antara ialah kesilapan yang kita sentiasa kata biar difaham sendiri. Bila dia mestilah kalau disayang mesti dia akan faham. Kan itulah ayatnya biasanya. Iya. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil abil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Encik Mona dan juga para pendengar sekalian yang saya kasihi, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah pertemukan kita untuk sesi seterusnya lah. Setiap minggu mungkin ada yang dah tertunggu-tunggu dah 12 kesilapan komunikasi ni kan. Mana ingat kesilapan komunikasi mesti ingat saya dah. Alhamdulillah kalau ingat macam tu. Okey. Dan kepada anda yang mungkin baru saja mendengar, kalau nak download e-book e-book ni saya beri secara percuma saja. Anda boleh download e-book 12 kesilapan komunikasi ini di Facebook saya, Fazli Aziz, FADZLIAZIZ. Boleh dapatkan di situ secara percuma saja. Yang mana kita akan bincang setiap minggu ni adalah berpandukan kepada buku ini. Cuma detailnya saya akan beri dalam sesi ini. Okey. Dan hari ini antara tajuk topik yang sebenarnya DJ Mona, antara banyak-banyak 12 kesilapan komunikasi ni, antara yang saya suka nak bincang yang ini. Kenapa kan? Sebab ini antara topik yang topik yang sememangnya kalau dalam isu rumah tangga, ini antara topik yang utama. Awak tak pernah nak faham saya. Kita dah kahwin lama, awak tak pernah cuba untuk faham diri saya. Ini ayat biasalah, drama-drama pun biasa keluar ayat ni jugalah kan. Nak menceritakan tentang apa? Ayat ini menggambarkan bahawa satu keadaan yang mana yang mengungkapkan dialog ini adalah orang yang menunggu untuk difahami. Adalah orang untuk menunggu difahami. Okey, sebelum saya masuk kepada isu ini, sebenarnya kalau kita tengok dari segi statistik, dia ada satu statistik kajian keluarga dan rumah tangga kelima dalam negara kita ni menunjukkan bahawa punca utama perceraian, punca utama adalah tiada persefahaman. Tiada persefahaman. Maknanya lelaki, si suami kata, kenapa dia tak faham saya dah tak ada persefahaman dengan dia. Kami dah tidak ada persefahaman. Kan? So di kalangan suami pun sebut perkara yang sama, di kalangan isteri pun sebut perkara yang sama. Menjadi antara punca utama lah perceraian dalam rumah tangga. So bila tidak ada persefahaman, menyebabkan boleh berlakunya renggang hubungan dalam rumah tangga. Contoh, saya ambil contoh kenapa pentingnya isu ini kan. Kenapa awak suka dia? Oh, saya suka dia sebab dia faham saya. Ya. Betul tak? Kan? Betul. Mana kita suka pasangan kita ni kenapa? Sebab dia memahami kita. Kita rasa dia faham kita, dia tahu apa yang kita mahu. Kita rasa dia tu sentiasa bukan saja dekat, tetapi dia tahu apa yang kita nak lah. Dalam masa mudahnya begitulah. Tengok kita kan, dah tahu dah apa yang kita nak kan. Kan? Tetapi hakikat sebenarnya kadang-kadang bila selepas kahwin, berapa lama tempoh perkahwinan, akhirnya apa? Dia tidak lagi rasa difahami. So di mana silapnya? Di mana puncanya? Yang ni yang kita nak tengok. Kan? So, sebab itu topik yang kita bawakan hari ini adalah kita tidak berusaha untuk memahami, kita menunggu untuk difahami. So bila sebut menunggu untuk difahami ni, adakah ini sesuatu yang sihat? So jawapan saya, ini adalah sesuatu yang tidak sihat. Sebab apa kita akan menunggu untuk difahami ni? Maknanya kita tidak take charge. Kita yang tidak mengubah keadaan, kita hanya menunggu. Okey. Jadi dalam isu ini, jom kita tengok sedikit. Pertama saya nak sebut macam ni.
memahami pasangan ianya bukan kita kata okey, kita akan faham pasangan ni bila kita dah kahwin dia beberapa tahun, kita akan faham dia. Saya kata itu sebahagian betul, sebahagiannya tak betul. Dia macam ni, pada saya memahami pasangan adalah proses sepanjang hayat. Selagi kita hidup bersama dengan dia, itulah prosesnya. Kan? Tapi takkanlah kahwin 15 tahun pun takkan langsung tak faham. Tak, sebahagian tu ada benda yang kita faham. Kita akan faham ni benda yang tak berubah. Kan? Kita mudah untuk faham dan ingat ni apabila apa? Contoh kalau pasangan kita tu macam buku. Buku tu kalau titik dia dekat muka surat ke-5, kat situ dia tak berubah, tak bergerak lah. Titik tu dekat situ juga. Tapi masalah kita, pasangan kita bukan buku. Tulisannya berubah-ubah. Kan? Mungkin hari ni lain, esok lain. Jadi susah nak memahami. Jadi ada perkara-perkara yang tak berubah mungkin kita boleh faham. Tetapi perkara yang berubah melibatkan apa? Emosi, mood, sikap. Usia bertambah ni kadang-kadang kematangan bertambah, cara dah lain. Kesukaan pun berbeza. Kesukaan tanpa diabetes dengan kesukaan dengan diabetes dah lain. Makanan. kan? Nak cerita. Jadi sebab itu pada saya memahami adalah proses panjang hayat. Cuma di mana kesilapan kita? Pertama, nak mulakan dengan kesilapan dulu. Kesilapan biasa kalau kita kata dalam memahami pasangan. Kesilapan kita adalah kita menganggap bila kita dah kahwin lama, pasangan kita sudah boleh menjadi ahli nujum. Hai ahli nujum. Kan? Maknanya macam dia pernah sebut dia berdehem sikit pun dah tahu dah nak minum air. Kan? Berdehem sikit pun dah tahu dah nak minum air. Kan? Berdehem 2 kali maknanya nak masuk tandas tu. Berdehem 3 kali tu maknanya jom kita tidur. Kan? Maknanya dengan isyarat pun sudah memahami. Tapi soalannya betul ke begitu? Kan? Sebab pasangan kita tidak mungkin akan dapat memahami kita selagi kita tidak memberi komunikasi ataupun kita tidak memberi isyarat. Kita tidak memberi isyarat. Berdehem tu isyarat lah. Macam mana dengan berdehem tadi pasangan kita boleh tafsir bahawa berdehem itu adalah kehendaknya nak minum air, contoh. Kan? So mungkin kerana kita dah berdehem secara konsisten, berdehem je nak minum air, berdehem je nak minum air. Jadi pasangan faham lah. Tapi kalau berdehem pun tidak konsisten, kan? Sekejap berdehem sekali nak air, sekejap berdehem sekali nak pergi tandas. So mana mungkin nak memahaminya? Sebab tu saya kata dia adalah proses panjang hayat. Berusaha untuk memahami pasangan. Okay. So pasangan tidak mungkin akan memahami kita seperti ahli nujum. Itu kita kena pegang dalam kepala kita, kan? Takkan dia tak faham lagi kahwin dengan aku dah 12 tahun. Yelah, memanglah mungkin sebab keadaannya sekarang, pertama, kemungkinan keadaan dia nak faham kita, keadaan emosi dia pun tengah tak stabil. Mana mungkin dia nak faham kita. Dan kedua, kemungkinan kita emosi yang tidak stabil, tengah tidak stabil, kita sendiri tidak menunjukkan isyarat untuk difahami. Ini saya akan cerita detail nanti. Saya akan cerita detail sikit lagi. Tapi saya nak ceritanya bahawa pasangan kita tak boleh jadi ahli nujum. Tak akan mungkin dapat memahami kita kalau kita tidak membantu beri isyarat. Apa lagi? Kesilapannya adalah kita menanti dan mengharap. Kan? Kita menanti dan mengharap. Kita duduk tunggu, tak apalah. Dia nak faham aku, dia tak faham sudah. Aku malah nak cakap dah. So bila dah berputus asa untuk berkomunikasi, hanya mengharap dan menanti, dan yang lebih teruknya apabila kedua-duanya masing-masing saling mengharap. Jadi keluar lagu tu, aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Kita rehat dulu lah, kita sambung lagi selepas ini berkenaan dengan bagaimana untuk kita memahami pasangan, apa teknik dan cara yang boleh kita lakukan, InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazli. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami untuk waktu ini rancangan Vaksin Hati dan masih bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, Kaunselor berdaftar dan pengasas Bija Emosi. Para pendengar masih bersama untuk menunggu untuk difahami tajuk petang ini, dan ada yang menyatakan Tuan Sarbia berkata dulu-dulu memang menanti dan mengharap, lama-lama nyanyi lagu Zaitun Simon pun tak faham juga katanya. Masya Allah. Dan ada juga yang kalau boleh menyanyi tu karaoke lagi tu. Alhamdulillah, menghiburkan diri. Alhamdulillah. Menghiburkan diri. Ya, dan juga ada para pendengar di FB Live IKIM FM berkata, Salahuddin, tengok wajah je dah tahu kalau dah lama kahwin kan. Itulah sepatutnya lah kan. Dah lama kahwin, semua dah dengan mata pun dah tahu dah kan. Sepatutnya dia adalah perkara-perkara yang sememangnya yang bila dah lama kahwin, kita lah ada perkara-perkara yang kalau kita bagi isyarat pasangan terus faham kan. Tapi jangan jadikan semua perkara sebegitu. Jangan hukumkan semua perkara begitu. Apatah lagi sebenarnya perkara-perkara yang membabitkan emosi. Kan? Ambil emosi kan. Apatah lagi dalam keadaan contoh pasangan kita tengah tertekan dan sebagainya. Jadi kita kena peka tentang perubahan-perubahan ini. Ada seorang lagi Tuan Fazli, dia kata, Sarbia kata, biasa orang perempuan lebih cepat memahami pasangan Tuan Fazli. Betul ke? Bagaimana tu? Silakan Tuan Fazli, kita sambung kembali. Silakan. Saya respon sikit lah kepada apa yang disebut tu. Sebenarnya dia bukan isu gender, perempuan atau lelaki yang lebih memahami pasangan. Pada saya, siapa yang ada empati. Empati ni adalah dalam bahasa yang mudah saya suka sebut sebagai satu usaha ataupun ikhtiar untuk memahami keadaan orang lain. Berada dalam kasut orang tersebut.
Ini penting. Empathy ni sangat penting sebenarnya. Bahkan empathy ni tergolong dalam salah satu yang disebut oleh Daniel Goleman sebagai salah satu daripada yang menggambarkan kecerdasan emosi, komponen penting. Salah satu yang komponen penting, empathy. Empathy ni kita tengok pasangan kita rasa macam kenapa dia macam tu? Rasa macam kesiannya kan? Apa nak buat untuk bantu? Itu empathy. Kan? Pasangan kita kena marah dengan bos. Dia marah dengan bos kan? Kalau kita kena marah, lantak dia, biarlah dia marah kat office lah, kat rumah tak payahlah. Tapi pasangan yang ada empathy, dia rasa kesian. Cuba untuk hiburkan, cuba untuk fahami, cuba untuk menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Ada empathy. Sebab tu bila kita bercakap pasal memahami pasangan, pertama kita nak elak daripada menunggu untuk difahami. Yang kedua, kita nak elak kesilapan. Kesilapan apa? Antara kesilapan kita, kita tidak mencari ilmu untuk memahami pasangan. Antara ilmu yang penting untuk memahami pasangan apa dia? Ilmu sudut pandang. Ilmu sudut pandang. Sudut pandang. Kita suka memikir dan juga menghukum ataupun memberikan cara berdasarkan cara kita pandang sesuatu, cara kita fikir, bukan cara orang tu berfikir, bukan cara pasangan kita berfikir. Saya bagi contoh kan. Kadang-kadang suami saya ada kes-kes tertentu yang mana ada pasangan yang dia rasa stres apabila si isteri ni rasa stres sebab suami tu dia tak suka share masalah dekat isteri. Dia tak suka share masalah dekat isteri. Jadi bila saya terokos-rokos, saya tanya kenapa? Sebab dia rasakan bahawa sebagai pasangan yang baik, suami mesti share masalah dengan isteri, isteri share masalah dekat suami. Betul lah, saya setuju dengan itu, tak ada masalah. Cuma apabila benda tu tak berlaku, dia terus menghukum bahawa pasangan dia tu tak sayang dekat dia. Itu tak betul tu. Dari segi kepercayaan itu dah jauh sangat tu. Sedangkan suami, kemungkinan sudut pandang dia adalah aku tak nak share dekat isteri sebab aku tak nak susahkan dia. Dia dah ada masalah kat tempat kerja kan. Masalah tempat kerja, tiba-tiba aku nak share dekat dia, aku tak nak, tak apalah, biar dia uruskan rumah, segala masalah aku akan selesaikan. Bayangkan kalau contoh seorang isteri dia faham sudut pandang suami sebegini, maknanya suami tak cerita masalah tu, dia akan rasa makin disayangi. Sudut pandang. Hanya memperbetulkan sudut pandang. So banyak sebenarnya ke dalam sesi kaunseling saya pun saya tengok sebenarnya isunya tentang apa? Tentang tidak melihat sudut pandang pasangan. Kenapa? Kerana kita sendiri tidak membantu pasangan untuk memahami kita, dan pada masa yang sama kan, pada masa yang sama kita menunggu untuk difahami. Ini masalahnya, menunggu untuk difahami. So sebab itu pada saya isunya adalah bila suami berharap untuk difahami, isteri berharap untuk difahami. So siapa yang akan mula nak memahami? Itu yang masing-masing menunggu. So bila masing-masing menunggu, dia akan jadi satu vicious cycle yang tidak berhenti berpusing tu. Berharap. Makin lama makin berat tau, makin lama makin pudar, makin suram. So saya nak kongsikan hari ini sebenarnya, pertama, jom sama-sama kita take charge. Berusaha untuk memahami pasangan. Pasangan tak faham aku, tak apa. Kali ni biar aku cuba memahami pasangan dahulu. Mula dengan diri kita. Kan? Sebab bila kita mula dengan diri kita, insya-Allah kita akan belajar banyak benda. Soalannya bagaimana cara untuk memahami? Saya nak kongsikan formula patut. PATUT. Formula patut bagaimana untuk kita faham pasangan. So patut P yang pertama adalah apa dia? Perhatikan. Perhatikan. Sebab ni bila dia kena ada keinginan untuk memahami pasangan lah. Bila kita dah buat keputusan, aku nak cuba memahami pasangan aku, apa sebenarnya dia ni orang yang macam mana, apa dia kena, walaupun 5 tahun kahwin, 6 tahun kahwin, 10 tahun kahwin. Cuba kita perhatikan sekali lagi. Kan, kata 10 tahun kahwin, kita perhatikan sekali lagi, ada tak sama benda yang kita perhatikan dulu dan sekarang masih lagi sama? Kadang-kadang kita anggap sama sedangkan sudah berlaku perubahan. Kita yang tak perasan. Sebab apa? Kita ingat, kita perhati dulu waktu awal kahwin dulu, kita terus simpan dalam kepala kita, terus kita bentuk kepercayaan kita, isteri aku macam ni. Sedangkan kalau kita perhatikan balik dalam keadaan sekarang, dalam contoh hari ini kita start untuk perhatikan, baru kita perasan ada perbezaan. Sebab tu perlu perhatikan balik, perhatikan sentiasa. Kan? Itu yang pertama lah, perhatikan. Yang kedua, macam mana kita nak faham pasangan? Kita akan dapat faham melalui aktiviti A. Kan tadi P patut ejaan PATUT. So yang kedua ni adalah A. A ni apa dia? Aktiviti. Kadang-kadang kita akan dapat faham pasangan ni melalui apa? Melalui aktiviti yang kita lakukan secara bersama. Kan? Yang aktiviti kita lakukan secara bersama. Kenapa isteri kita masak lama kat dapur? Kita tak akan tahu selagi kita tak masuk dapur duduk sama-sama. Betul. Kan?
Laju jadi Jemona setuju dengan saya lagi. Betul. Kan? Kita nak tanya kenapa lama sangat masak ni. Memang kita masak laju je sekejap je kan. Ataupun kita kata kenapa lama sangat masak ni kan. Apa dia buat ni? Rupanya isteri kita teliti sebab apa, nak bagi makan suami, nak bagi makan anak-anak. Dia punya basuh beras tu, ya Allah, siap diberus dia lagi kan. Allah, betul-betul teliti. Itu jangan sampai jadi OCD lah. Tapi nak cerita teliti, basuh ayam betul-betul, masak tu bersih, biar masak tu bersih. Sebab apa, mungkin dia kata kalau masak nak cepat boleh campak laju je kan, tapi bersepah, berterabur, lepas tu ambil masa pula nak bersih kan? So lebih baik dia masak sambil dia terus bersih kan. Susun betul-betul cantik kan, senang. Betul. Jadi cara masing-masing. Jadi nak faham apa, kena masuk aktiviti, buat benda tu secara bersama, baru kita faham pasangan kita tu bagaimana. Contoh, suami kita suka main game. Pernah tak kita duduk ni, pasangan muda lah, pernah tak duduk sebelah, bang jom kita lawan game, tengok kan? Dan perhatikan aktiviti tadi, bukan saja aktiviti, kita perhatikan juga apa emosi yang dirasai waktu dia main game kan. Nak tak emosi waktu main game tu disambung, dia rasa seronok, gembira, emosi tersebut disambung bila berbual dengan kita dalam game. Okey, dalam game tadi. Ya. Okey, baik. So yang ketiga adalah T. Tunjuk. Okey, tunjuk. So bila saya sebut tunjuk ni tuan-tuan, kenapa maksudnya? Kadang-kadang kita menanti untuk difahami kan, sedangkan kita tidak pernah memberikan isyarat ataupun kita menunjukkan personality kita tu bagaimana. Ataupun dalam bahasa mudah saya bagi contoh macam ni kan, pasangan kita tak tahu kita suka minum apa. Jadi dalam bahasa mudah tunjukkan dia, bang saya suka minum ni. Tunjuklah kan. Jangan tunggu ditanya awak suka minum apa, nak tunggu tu, tak nak cerita selama ni. Sebab apa? Tunggu soalan tu. Awak suka minum apa? Oh, dah 30 tahun baru tanya. Masya Allah. Memang jadi gaduh besar lah, 30 tahun baru tanya. Ya. Kan? Awak memang tak pernah nak faham saya, 30 tahun ni baru tanya. Kan? Habis selama ni tahun pertama kenapa tak beritahu kan? Kita kena beritahu. Kadang-kadang apa yang kita suka, kita kena beritahu pasangan. Walaupun pasangan tak tanya. Simple as that lah. Simple as that. Supaya barulah pasangan tu tanpa sedar, oh okay, rupanya dia suka benda ni. Kita nampak dia mungkin macam tak ambil peduli, tetapi sebenarnya kadang-kadang benda kita bagi tahu tu sebenarnya lekat kat pada dia. Jadi sebab itu pada saya tunjuk ni penting juga. Tunjuklah kan, awak suka apa, kita tunjuk yang ni, saya suka yang ni. Jadi kalau kita tak tunjuk, kemudian kita kata kenapa awak tak tanya? Kan? Kalau saya jawab balik, mana saya tahu yang awak nak saya tanya benda tu? Kan? Memang tak berkesudahan lah ceritanya. Ya, betul. Betul juga Tuan Fazli. Itulah apa yang kita nak tu, kita cakap je lah kan. Kita nak ni. Kadang-kadang lelaki especially, saya khusus untuk lelaki, minta maaf. Dia tak faham bahasa isyarat, tak faham. Ni kawan saya beli ni, sepupu saya beli ni. Dia tak pandai semua tu. Drama pusing-pusing tu. Dengar macam tu juga. Istilah mesej yang tersembunyi itu dia susah nak faham. So direct to the point, cakap je terus. Tak payah drama-drama orang kata kan. Senang kan? Kalau lelaki memang senang macam tu kan? Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu antaranya, dan kita akan sambung kembali Tuan Fazli dan para pendengar. Boleh. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Mamak Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini, Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, Islami. Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik, yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Solihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa
saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. Ikim kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Penyampai berkaliber, Salam wa rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini dan masih bersama rancangan Vaksin Hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bija Emosi. Masih membicarakan tentang tajuk menunggu untuk difahami. Banyak respon daripada para pendengar di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Dan katakan patut ke nak buat macam tu, katakan patut ke buat macam tu. Ada formula patut yang Tuan Fazli nak berikan. P, perhati, A, aktiviti dan juga T, tunjuk. Dan apa selanjutnya, silakan Tuan Fazli. Okey, baik, kita sambung sedikit lagi cara untuk kita memahami dan juga difahami oleh pasangan lah. So macam T ni adalah kita kena tunjuk. Kadang-kadang saya ambil sikit, saya tambah sikit yang tunjuk tadi, sebab kadang-kadang bila kita tunjuk, insya-Allah pasangan kita juga akan tunjuk. Bermula dengan kita yang menunjuk. Dia faham lain maksud dia ni. Mana kita tunjuk apa yang kita suka, dan insya-Allah kan pasangan yang akan respon, sebahagian besar pasangan dia akan respon, okey, abang suka macam ni, awak suka macam tadi kan, abang suka macam ni. Jadi saling lah, itu yang saling akan berlaku proses saling memahami lah. Okey. You yang seterusnya adalah uji. Uji ni ada dua jenis. Pertama adalah uji, kita test. Kita yang test pasangan kita. Cuma janganlah test kesetiaan apa semua tu, itu cerita lain, itu jangan. Kan? Ini uji apa kan? Kadang-kadang kita bagi dia makan, contoh ni buat makanan. Contoh kita bagi dia akok kedu. Kan? Suka ke tidak? Kita tahu pasangan kita suka atau tidak kan? Dengan kita menguji lah, kita beli, kita tengok tak makan, maknanya tak suka. Just, contoh simple, ujilah. So sama juga bila kita buat sesuatu kan, dia suka tak benda tu. Yang tu kita kena test lah. Okey. Uji yang kedua adalah ujian personality. Kita boleh ambil ujian-ujian personality, kita boleh ambil ujian-ujian yang boleh membantu kita untuk memahami pasangan kita. Banyak ujian sebenarnya, banyak ujian. Bahkan saya dulu belajar masuk di UPM ni, saya belajar tentang inventory gaya bercinta. Bercinta ni pun ada gaya, 6 gaya, ada 6 gaya pattern. Kan? Antaranya apa? Cinta logikal, cinta permainan, cinta kepunyaan, cinta
ada beberapa lagi saya pun dah lupa dah. Ada lagi ujian 5 love language Gary Chapman yang kita pernah bincang sebelum ni, komunikasi cinta. Kan, saya ni memang ada pasangan yang bila dia buat ujian tersebut baru aku faham, kan, baru aku faham rupanya aku akan rasa dicintai apabila suamiku sentuh aku, selalu pegang tangan, rasa begitu. Dan kalau sama-sama buat lagi bagus. Sebab apa? Suami akan faham diri dia bagaimana dan pada masa yang sama share result tu bersama dengan pasangan. Bahkan saya ada pasangan yang profesional buat, rupanya pasangan dia ni suka quality time. Dia bergaduh, dia rasa kenapa suami susah faham dia. Rupanya suami dia ni memang menggalakkan dia waktu di awal pekerjaan dulu, waktu awal bisnes dulu. Dia suka isteri dia bekerja keras lah, maknanya bekerja keras, dia support lah supaya sukses lah, dan akhirnya isteri tu berjaya lah. Cuma sekarang jadi hubungan renggang. Kenapa? Kerana bahasa cinta pasangan dia tadi, suami tu tadi adalah quality time. So jadi isteri kena bagikan masa, kena waktu kerja, tapi waktu bersama dengan pasangan berikan quality masa pada pasangan. Undivided attention, maknanya betul-betul fokus perhatian tu pada pasangan. Mana kalau ada anak, berebut dengan anak lah perhatian tu. Jadi isteri kena pandai-pandai bahagikan. Sebab apa? Lelaki suami ni manja sebenarnya. Ramai suami lelaki yang manja, yang anak-anak yang manja kan, tapi buat muka ketat. Tak nak tunjuk manja tu. Okey. Yang terakhir adalah T. Formula yang T, apa dia? Tanya. Tanya. Kan? Ni macam DJ Mona sebut tadi lah, tanya kan. Nak apa? Senang kan? Maknanya direct. Sound, bukan kita kata sound direct, kita tanya secara jelas. Kan? Jangan sound. Jangan sound. Bahaya. Kan? Cuma isunya sekarang setengah-setengah pasangan apabila dalam keadaan emosi yang tidak stabil, bila pasangan tu tanya dia tak nak jawab. Bila pasangan tu tanya dia tak nak terangkan, tak nak jelaskan. Bila pasangan tanya kan, dia rasa pasangan bukan nak faham pun, dia sekadar just nak tanya je, ambil syarat. So itu masalahnya. Yang tak apalah, itu kita akan cerita kemudian lah. Cuma ini formula patut yang sebenarnya boleh kita amalkan dalam rumah tangga, tak kisah berapa umur perkahwinan. Sebab apa? Selagi ada peluang untuk memahami, kita cuba memahami pasangan kita sebaik mungkin, insyaAllah. Mungkin saya nak respon kepada soalan-soalan kalau ada DJ Mona. InsyaAllah ada soalan pada petang ini bersama para pendengar di FB Live IKIM FM. Pada waktu ini bertanya Suhaila, macam mana kalau ada pasangan yang masih segan untuk bersuara atau menegur sebab nak jaga air muka pasangan? Bagaimana tu? Okey. Sebenarnya bila kita kata kita segan untuk menegur kerana sebab nak jaga air muka pasangan, cuba fikirkan satu soalan. Bagaimana cara yang boleh kita buat untuk boleh tegur tapi menjaga air muka pasangan? Sebab jangan anggap semua teguran menjatuhkan air muka. Teguran sebenarnya tidak menjatuhkan air muka, tetapi cara menegur sebenarnya yang menjatuhkan. So itu kita kena baiki cara menegur. Okey, bila waktunya, di mana keadaannya, kan? Sebab setiap orang tak sama. Perhatikan, contoh kan, kita nak tengok pasangan kita. Kalau tengok contoh, kadang-kadang mungkin kita kena rujuk siapa? Kena rujuk mak mentua kita. Macam mana perangai suami kita ni? Macam mana bila nak tegur? Apa biasa mak buat? Apa biasa ayah buat? Kita tengok, kena belajar, kan? Kena belajar. Sebab apa? Sebab caranya masing-masing lain. Okey, andai kata langsung tak boleh ditegur, langsung tak boleh ditegur, bagaimana cara untuk sampaikan mesej tapi dalam keadaan seolah-olah macam tidak menegur? Kan? Saya bagi contoh. Yang tegur, kalau contoh kan, kita kata apa, pinggan ni kalau boleh basuh, ambil bawa lah pergi ke dapur, jangan tinggal kat situ kan. Kan? So mungkin setengah orang dia akan tegur tu, sabar, pinggan tu masuk ke tu, masuk pergi lah, tak kat dapur. Okey, itu direct lah. Kan? Yang indirect macam mana? Kita ambil lah video-video, pasanglah YouTube. Ustaz-ustaz yang cakap pasal orang yang nak mengasihi suami yang baik ni adalah suami yang ada khidmat pada isteri. Kan? Ambil kisah-kisah Rasulullah. Tak semestinya kita direct, kita pakai orang ketiga kan. Mana cara nak menegur. Sebab apa kita bimbang kalau kita tegur sebab menjatuhkan air muka. Sebab saya tengok cerita pasal kisah Hasan dan Husain nak menegur seorang pakcik. Kan, yang ambil wuduk salah kan. Ya, betul. So apa yang dia buat, dia berlakon depan tu. Kan, dia tunjukkan cara yang salah. Akhirnya pakcik tu sedar, kamu berdua ni betul, aku yang salah. Kan. Itulah pakcik tu mengaku tak apa.
Pakcik tak mengaku. Ni Encik Mona macam ada sambung lagi ayat dia tu. Ni kalau tak mengaku macam mana? Okay. So pada saya, tegur pun kita boleh test sebenarnya. Kita boleh cuba cara. Okay, kalau contoh kita tegur, sekali tegur dengan cara begini, terus dia mengamuk. Maknanya dia tak boleh dengan cara tu. Dia kena cara lain. Sebab tu pada saya, formula patut ni sangat penting. Kan? Sebab mungkin contohlah dalam program-program, kita boleh kata, okay, caranya menegur begini. Tetapi anda kena test sendiri pada pasangan anda, yang mana yang paling sesuai. Sebab macam contoh, saya cerita secara umum, ada beberapa cara, tapi anda yang kena test. Tu wallahualam. Alhamdulillah, banyak ilmu juga yang kita kena belajar ni Tuan Fazli kan. Belum habis belajar untuk ilmu rumah tangga kan. Dan ada soalan satu lagi bertanya Wan Syukriyah, macam mana kadang kita bila berterus terang dianggap kita mengada-ngada dan dianggap perkara remeh. Dia buat tak tahu seolah macam kita telah buat salah, menjadikan kita seolah bersalah, akhirnya kita mengalah dan buat macam tak ada apa-apa. Kita memilih jalan redha je. Okey. Baik, saya respon beginilah. Macam mana kadang bila berterus terang dianggap kita mengada-ngada. Okey. Saya akan perhatikan bagaimana cara anda berterus terang. Perhalusi cara berterus terang. Sebab ada berterus terang yang bersifat agresif, bersifat ofensif, bersifat menyerang. Tapi ada berterus terang yang bersifat asertif. Kan? Maknanya bila kita berterus terang dalam keadaan tidak mencederakan emosi dia, bahkan terus terang kita tu menunjukkan betapa sayangnya kita pada dia. Yang itu nak kena cari cara tu. Contoh, saya bagi contoh kat DJ Mona kan. Ni saya berterus terang. Saya berterus terang kan? DJ Mona, kenapa pakai baju macam tu? Tak masuk colour baju tu dengan tudung tu. Ya Allah, tak sesuai lah. Kan? Terus terang tak? Itu terus terang. Tapi caranya apa? Caranya mungkin bersifat agak kasar sikit, ofensif lah, kasar sedikit lah. Dan ianya bergantung kepada tahap hubungan. Saya penegur dan yang ditegur. Kalau tahap hubungan tu dia bergantung kepada jenis hubungan. Kalau hubungan tu orang siapa-siapa mungkin kita abaikan je. Tapi bila orang yang disayang tegur macam tu, lain punya kecederaan dia tu. Terasa kan? Sangat. Tapi kan contoh, kalau saya nak tegur perkara yang sama, terus terang, awak tengok baju saya ni okey tak? Sama masuk tak? Kan? Masuk tak colour dia? Dia okey kot. Tapi saya tengok baju awak macam tak berapa masuk je. Nampak tak? Mesej tu sama tak? Sama. Cuma dalam bentuk yang tidak mencederakan. Bahkan kita dalam bentuk soalan. Kita bertanya pun. Contoh, dia kata masuk je okey je, tak ada apa. Maknanya biarlah dia. Memang dia rasa okey, kita rasa tak okey. Tapi dia okey. Biarlah dia okey. Sebab dia yang pakai baju tu, bukan kita. Yalah, tapi sebab dia tanya. Sebab dia tanya. Kan? Jadi oleh sebab itu pada saya, perhalusi cara berterus terang. Kan? Dan pada saya waktu contoh kalau baca soalan ni tadi, dia kata berterus terang dia anggap kita mengada-ngada dan dia anggap perkara remeh. Dan dia buat tak tahu seolah-olah macam kita telah buat salah, menjadikan kita seolah rasa bersalah. Yang ini saya rasa soalan ni kena tengok kepada apa isu. Betul. Apa isu yang lebih spesifik. Sebab apa? Sebab isu yang spesifik ni kadang-kadang memerlukan cara yang spesifik untuk kita bantu selesaikanlah. Wallahualam. Alhamdulillah. Akhirnya terima kasih banyak-banyak Tuan Fazli. Sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak jawabkan, tapi kesempatan masa untuk waktu ini itu sahaja yang dah habis masa. Habis cepat sangat masa, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di akhirnya mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk Tuan Fazli untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Macam saya sebut di awal tadi, para pendengar sekalian, persefahaman ini sangat penting dalam rumah tangga. Jadi kalau kita tahu ianya sangat penting, jangan biarkan ianya dibusnahkan. Bahkan kita yang kena sentiasa membina. Kan? Sebab kebimbangan saya macam ni, dia tak faham aku, simpan dalam hati. Dia macam simpan dalam hati tadi, sikit-sikit, kecil-kecil tak apalah, benda kecil je simpan dalam hati. Sebenarnya dia macam anai-anai. Jangan kita tengok kalau contoh duduk dalam rumah, kita jumpa seekor anak-anak, jangan kita rasa macam tak apalah, seekor je, bukan boleh buat apa. Sebenarnya seekor itulah yang menunjukkan betapa banyaknya anak-anak yang berada dalam rumah kita. Kan? So sebab itu sama juga macam contoh sikap pasangan kita berubah kan, nampak macam tanda-tanda merajuk. Jangan melihat merajuk tu kepada isu itu semata-mata, kepada tanda-tanda merajuk semata-mata, tak.
Kebimbangan saya adalah isu yang lebih besar yang ada di sebalik rajukan tu. Yang itu kita kena cuba memahami. Sebab itu, ambil iktibar, ambil take charge, ambil usaha, ambil tanggungjawab untuk berusaha memahami pasangan. Kan? Dan insya-Allah dengan memahami, kita akan membina perasaan emosi, kita akan membina hubungan yang jauh lebih baik daripada kita menunggu untuk difahami. Kenapa? Kerana rumah tangga bukan sekadar cinta. Allahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah Tuan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami, dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal, dan paling penting, boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, design dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam bengkel kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembar Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Kota Baru 89.8. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.